Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. So, selamat pagi diucapkan kepada anda di luar sana yang sedang mendrive kereta dan juga di mana saja anda berada. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Nampak tak macam DJ radio? Yang sebenarnya dulu ada jugalah cita-cita nak jadi DJ. Tapi tak kesampaian. Tak ada melawak je. Okey, salam Ramadan kepada anda semua. Hari ni kita dah berapa Ramadan dah? Dah 16 Ramadan ataupun kita panggil sebagai second half. Kita main bola ada 90 minit, lebih daripada 45 minit second half. Second half jantung dah tup. Kalau masih seri. Kalau sebelum first half 0-0, second half semua pemain bola dah macam akan lagi bersungguh-sungguh lagi. So, adakah kita in second half kita bersungguh-sungguh ataupun dia jawapannya. Kita tengok di kawasan-kawasan tempat kita, di masjid tempat kita, apa yang berlaku? Boleh share ke? Boleh share apa yang berlaku? Okey, sekarang ni anda berada dalam Facebook Mahdi BZ ataupun Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. So, ada dua Facebook yang anda boleh tengok live. Secara live ni, pagi ni live ni. Bukan recorded lah. Ni bukan malam ke-15, esok baru live. Tak, ni tengah berlive ni sekarang ni. So, topik kita sangatlah sempoi. Sebab kita dah masuk minggu keempat. Bukan minggu keempat. Siri keempat. Dia tak ikut minggu dah sekarang ni. Dia sekarang sebulan 3-4 kali dah Dewan Dakwah ni. So, topik dia adalah berkaitan dengan Ramadan. Ramadan kita dah kupas habis dah pun. Dia macam bawang. Kita dah kupas banyak dah pun. Sampailah kupas. Bawang kalau kita kupas jadi apa? Soalan. Bawang kupas jadi apa? Kupas. Memang bawang je pun. Sebab bawang tak ada biji. Bawang memang bawang. Memang kupasan je pun. So, Ramadan ni kita dah kupas panjang lebar. So, now kita datang ke second half of Ramadan. Kita nak datang towards the end of Ramadan. Nak dekat penghujung dah ni. So, penghujung ada apa? Okay, sebelum kita kongsikan apa ada penghujung, saya nak anda buat sesuatu hari ni. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke jawab kat itu? Boleh. Tak boleh ke jawab? Tak boleh. Okay. First, apa yang saya nak lakukan, anda share video ni. Anda share live ni. Bila mana orang lain tengok live ni, dia kesempayan dia tengok, mungkin dia pun tengah drive ke, ataupun dia kat rumah ke, ataupun bila-bila lepas ni kan, sebab ni akan dikekalkan dalam Facebook ni. So, bila dia tengok in future, dia dapat satu ilmu asbab daripada share anda. Dia dapat ilmu, betul lah aku nak buat lah benda ni. Dia buat, walaupun anda meninggal, amalan yang dia buat ni akan berterusan pada anda. Tak payah bayar. Bayar pun dekat Celcom ataupun Digi. Sebulan berapa je pun, RM38. Very cheap. Bayar data je lah, bukan ada bayar apa pun. Okay. Ramadan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan macam-macam. Last week, kalau kita nak summary balik, Ramadan ada 5 benda. Kalau nak tahu, senang. Pergi kat Facebook Mahdi BZ ataupun Instagram Mahdi BZ. Akan ada satu video. Setiap hari, saya post satu video. Hari ni saya main video tentang 5 perkara yang kita dah kupas previous siri. Siri sebelum ni kita dah buat dah pun. 5 benda saya dah kupas dah pun. Okay. Saya buat macam satu hari satu doa. Last Ramadan, kita ambil 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir adalah satu hari. Dalam 10 hari ni ada satu malam dipanggil sebagai apa? Famous malam ni. Apa dia? Bukan malam Jumaat. Malam Jumaat memang akan ada juga. Tapi apa yang paling famous? Lebih famous daripada malam Jumaat. Apa dia? Dia panggil sebagai apa? Bukan malam raya lagi. Dia panggil sebagai Lailatul Qadar. Apa maksud Lailatul Qadar? Malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okay, ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam, Lailatul Qadar, malam ni lebih baik daripada 1000 bulan. Kita selalu dengar benda ni. Ayat ni kena famous lah. Apa macam alah, biasalah. Pernah dengar pun. Tapi saya nak anda faham. Bila dengar, ramai orang tak faham. Hari ni jom kita faham sama-sama. Apa maksud lebih daripada 1000 bulan? Kebanyakan orang kupas, okay, satu malam sama dengan 1000 bulan. Dia dah tersilap satu perkataan tau. Sama dengan 1000 bulan. Jawapan dia tidak. Salah ayat tu. Bukan sama. Satu malam lebih daripada 1000 bulan. Satu perkataan missing. Lebih tu. Okey, apa maksud lebih? Lebih daripada 1000 bulan bukanlah bermaksud 1001 bulan. Bukan. 1002 bulan. Bukan. Tak semestinya. Lebih daripada 1000 bulan boleh jadi 5000 bulan. Boleh jadi 10,000 bulan. Boleh jadi 1,000,000 bulan. Boleh jadi 10 juta bulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. So, meaning to say, kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita punya ganjaran yang Allah SWT letak tu sebenarnya infinity. Allah kata lebih 1000 bulan. Allah tak bagi spesifik. 1000 sampai maksimum 2370. Tak. It's unlimited. So, meaning boleh jadi satu malam Lailatul Qadar cukup untuk kita masuk syurga. Allahu Akbar. Si amin, si amin, amin. Semoga kita semua masuk syurga paling tinggi. Nak minta paling tinggi. Dream is big. Minta paling tinggi tanpa azab, tanpa hisap. Doa cukup-cukup. Sebab apa? Salah satu amalan yang kita kena buat di bulan Ramadan, kena minta doa bagi syurga. Kita minta daripada Allah untuk diberi kurniakan kita syurga. Dan juga jauhkan daripada api neraka. So kalau kita minta benda ni, Lailatul Qadar adalah kunci asbab. Boleh jadi asbab. Boleh jadi asbab. Okey. Macam mana nak cari Lailatul Qadar? Okey. Lailatul Qadar akan ada 10 malam terakhir. Kenapa Allah bagi Lailatul Qadar? Sebenarnya Ramadan ni, punca Ramadan Allah SWT kurniakan pada zaman sahabat dulu, zaman Nabi. Allah SWT bagi Ramadan asbab daripada Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat jumpa Nabi. Sahabat jealous. Sahabat kata, Allah, zaman Bani Israel, diorang punya kehidupan, tahun diorang hidup 1000 tahun, 800 tahun, 500 tahun. So sahabat jealous. Mereka ni kalau hidup 500 tahun, ya Allah, ibadat macam mana pula? Diorang ni jealous yang positif. Bukan jealous negatif. Jealous positif. Memang, ya Allah, aku punya kehidupan, kita punya kehidupan 60 tahun, 70 tahun. Tapi diorang punya kehidupan, Masya Allah. So bila diorang jealous, Rasulullah faham benda tu, and Allah pun faham, Allah bagi Ramadan. Dalam Ramadan ada apa? Lailatul Qadar. So Lailatul Qadar ni adalah kunci kepada Ramadan. Sebab dia dah punca dia tu Allah SWT bagi Ramadan. Bila Allah bagi Ramadan, ramai orang, saya tanya satu bonus, macam mana Rasulullah berpuasa di Mekah? Bila saya tanya kat ramai orang, dia orang beritahu Rasulullah memang buka puasa dekat depan Kaabah. Rasulullah akan semayang tarawih kat depan Kaabah. Rasulullah akan ni. Jawapan dia tidak. Jangan goreng banyak sangat. Nanti garing. Rasulullah tak pernah berpuasa Ramadan di Mekah. Sebab apa? Sebab Ramadan diturunkan tahun kedua Hijrah. Hijrah meaning di mana? Di mana? Di Jeddah? Bukan. Di mana? Di Madinah. Di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah, waktu ketika sahabat-sahabat Rasulullah berhijrah, tahun kedua barulah Ramadan turun dan diwajibkan berpuasa. So bila Ramadan dikurniakan tahun kedua, barulah Rasulullah dan juga sahabat diwajibkan berpuasa, dan pada ketika itulah barulah tarawih, barulah semuanya diadakan. Dan juga Lailatul Qadar start tahun kedua. So berapa maksimum Rasulullah dapat? Lebih kurang dikatakan 9 tahun Ramadan Rasulullah sempat sebelum Rasulullah wafat pada umur berapa Rasulullah wafat? 63 tahun. Okey, benda-benda ni sebenarnya agak basic ya. So kenalah tahu. Kita cinta Rasulullah, kita kena tahulah tentang Rasulullah. Bila Ramadan datang, Rasulullah umur berapa waktu tu, Rasulullah wafat umur berapa, Rasulullah kat mana, semua tu kita kena tahu. Kesimpulannya, 10 malam terakhir. Okey, saya nak kupas sedikit. Apa maksud 10 malam terakhir?
kupas pun dah pukul 7.40 dah. Okey, 10 malam terakhir sebenarnya. Okey, Ramadan boleh jadi 29 hari ataupun 30 hari. Okey, dengar betul-betul lah, dengar betul-betul. Sebab ni calculation. Saya ni background actual science. Actual science adalah orang numbers. Memang otak kiri memang dah kena perah habis dah pun. Waktu universiti dulu, memang dah habis digunakan. Dan memang press gila-gila dah pun. So hari ni saya nak cakap pasal numbers. So anda di luar sana dengar betul-betul hujahan yang saya dapat daripada kitab-kitab lah. Bukanlah saya punya sendiri. Tapi adalah logiknya sebenarnya. Okey, jom kita buat sama-sama. Hadis mengatakan, Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Okey, 10 malam terakhir. Okey, ramai orang, bila 10 malam terakhir, dia akan cari bila? Malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Sebab dia dikatakan 10 malam terakhir di malam ganjil. Itu yang jadi 21, 23, 25, 27, 29 tu. Okey, dia macam ni. Ramadan ada 29 hari ataupun 30 hari. Bila mana dia kata 10 malam terakhir. Kalau Ramadan 29 hari, 10 malam terakhir jatuh bila? Daripada malam ke-19 sampai 29. Kan? Malam-malam 10 hari terakhir. So, ganjilnya akan jatuh bila? Malam ke-20. Kalau daripada awal malam ke-20, 22, 24, 26, 28. Dia akan jadi malam ganjil. Dia consider ganjil still. Walaupun 20 bukan genap ke? No. 10 malam terakhir, akhir. Faham 29 akhir tu. So ganjil dia adalah yang ganjil lah. So dia jadi dah 20, 21, 22, 24, 26, 28. Okey. Kesimpulan dia. Kalau malam ke-30, kalau ada Ramadan ada 30 malam, 10 malam terakhir adalah 20 sampai 30. So ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Yang tu clear cut. Cuma yang a bit tricky sikit kalau Ramadan 29. Tetapi nak senang, nak betul, nak dapat Lailatul Qadar. Apa dia? Kejarlah 10 malam terakhir. Tak payah sebab ramai orang dia akan tengok ganjil saja dia buat amalan. Yang tu yang tak nak tu. Yang tu yang tak nak tu. Sebab kita tak tahu 29 ke 30. And kita a bit confused. Ada lagi orang senang. Okey, saya dah tengok dah pun hadis. Saya baca hadis malam ke-27 adalah Lailatul Qadar. Yang ni lagi sempoi. Yang ni lagi dahsyat daripada penilik nasib. 27 Lailatul Qadar. Sabar Ustaz. Bukan 27, bukan 25, tak semestinya. Bukan kata bukan, tak semestinya malam 27. So, the best 10 hari yang terakhir, kita terus kalau boleh qiyamul lail ataupun ibadat kepada Allah. So, Rasulullah SAW, dia punya hadis mengatakan, Rasulullah akan ikat kain ketat-ketat. Apa maksud ikat kain ketat-ketat? Ada beberapa tafsiran. Rasulullah akan jauh dengan isteri-isteri Rasulullah. Satu, ikat kain. Maksudnya tak ada apa-apa perhubungan. Yang kedua, ikat kain ini ready untuk qiyamulai ibadat depan Allah SWT. So sekarang ni Alhamdulillah masjid boleh pergi. Macam last year a bit challenge lah kan sebab tak boleh pergi masjid. Sekarang masjid pun dah boleh pergi. Jangan bagi excuse. Macam tadi saya cakap kan. Adakah kita main second half ni lebih dahsyat daripada first half? Ataupun first half yang lagi dahsyat? Kita dah tengok dekat kita main masjid, tarawih. Hari pertama, wah penuh, tak ada tempat. Orang fight, bergaduh, fight semua. Hari kedua, kurang sikit. Hari ketiga, semalam pergi, tak ada orang nak fight. Orang yang fight pun tak datang lah pun. Sebab apa? Semua semain dekat hotel. Waktu tempat buka bursa ataupun mana-mana lah, wallahualam. Tapi insyaAllah lah, hopefully dia orang semayang lah. Tapi nak bagi tahu, dia punya second half ni, na'udzubillah min zalik, kurang daripada first half. So jangan jadi macam tu. So hari ni malam ke-16, lagi 3 hari lagi kita akan masuk malam ke-19. Bila masuk malam ke-20, which is lagi 4 hari daripada hari ni, malam ni malam 17 dah pun. 17, 18, 19, lagi 4 hari. 4 hari lagi kita ikat kain ketat-ketat. Kalau anda tak pernah pakai kain, pakai kain. Taklah, bukanlah maksudnya macam tu. Kalau pakai seluar pun boleh juga. Bukannya Allah kena pakai kain, aku pakai seluar tak boleh kan. Sabar dulu, boleh je pun. Okey. Saya nak hurai sedikit tentang kisah-kisah orang-orang dahulu supaya kita dengar, kita rasa gairah untuk lakukan. Tadi pagi baru saya baca hadis ni.
Saya setiap hari lepas subuh saya buat taklim, buku taklim, Fadail Amal dengan ibu dan juga makcik saya. So, dan juga sepupu saya, ada 4 orang tadi. So, saya baca bab kedua dah pun. Kami dah masuk bab kedua, Lailatul Qadar. Buku ni setebal ni. Ambil kau. Ada 800 pages. Okey, Lailatul Qadar. Dengar betul-betul lah. Kita nak dapat ghairah ni, nak dapat ghairah. Bila dengar macam ni, bila saya baca hadis ni, mak saya macam, biak betul. So, biak betul itu ada sikit timbul. Timbul apa? Perasaan nak, alangkah baiknya aku dikurniakan kekuatan, kemanisan, kelazatan untuk buat benda tu. Okey, apa dia? Jom kita baca. Apakah yang telah menyebabkan sebaik saja Sayyidina Umar pulang ke rumah, beliau terus bersolat hingga ke subuh. Sayyidina Umar balik rumah, dia solat daripada Isyak sampai ke subuh. Sayyidina Osman pula setelah berpuasa sepanjang hari, ini bulan Ramadan setelah berpuasa sepanjang hari, akan menghabiskan malam dengan bersolat. Dengar, ni memang terkejut lah. Beliau hanya tidur sekejap pada bahagian permulaan malam. Apa maksud permulaan malam? Boleh jadi pada maghrib sampai isyak, ada masa sedikit tu, take a nap sikit, take a nap. Bukan tidur, nap je pun. Beliau akan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat solatnya. Dalam 1 rakaat solatnya, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu khatamkan Quran. Allah. Allahu Akbar. Memang macam Masya Allah lah. Okey, kita tengok beberapa tabi'in dan juga tabi'in. Dinukilkan daripada Hazrat Abu Talib Makki dalam kitab Syarah Ihya bahawa telah sah secara tawatur. Okay, tawatur meaning pendapat perawi, sekumpulan perawi, tentang 40 orang tabi'in yang telah bersolat subuh dengan wudu isyak. Dan ada antara mereka yang berterusan beramal dengan cara itu selama 40 tahun. Subuh dengan isyak satu wudu. Apa maksud satu wudu? First, tak tidur. Second, continuous ibadat. Daripada isyak sampai subuh tau. So timing dia, lama kot. Lama sangat kot. Memang lama. Bukan ada orang kata tak sahur. Sahur pun actually ibadat juga. So termasuklah benda tu. Nak bagi tahu, zaman-zaman dahulu, saya jumpa seorang ustaz baru-baru ni. Dia kata dekat Tarim ataupun Yaman ataupun negara Syam ni, negeri Syam ni, diorang malam memang tak tidur. Ustaz ni belajar dekat Tarim dulu. So dia kata dekat sana, waktu malam, lepas isyak je pun, asrama ditutup. Asrama gate ditutup, dia orang pelajar tak boleh masuk asrama. Lepas isyak memang it's a time to buat something lah. Pergi belajar ke, pergi prep ke, pergi ibadat ke, pergi iktikaf ke, pergi qiyam ke, tak kisahlah. Buat apa saja sampailah sahur, subuh, lepas subuh balik syuruk, lepas syuruk rehat. So dia orang punya amalan waktu Ramadan memang malam sampai subuh. Memang timing untuk Allah SWT lah. So kita pun kalau boleh allocate time ni. Saya boleh sarankan untuk pekerja-pekerja di luar sana untuk wallahualam lah, ikut kemampuan. Hari Sabtu ni hari pekerja. So ada setengah company hari Isnin cuti. Okay, hari Isnin cuti. So hari Isnin tu sebenarnya dah masuk hari yang keberapa dah pun. Okay, hari ni hari ke-17. 17, 18, 19, 20, 21. Hari Ahad dah 21 dah pun. Hari Sabtu dah 20. So daripada hari Sabtu ni, kalau boleh, ambil cuti seminggu. Terus continue raya, sampai raya. So dalam 10 hari lah lebih kurang. Sabtu Ahad dah qada dah pun, dah cover dah pun. So ambil cuti seminggu je pun sebenarnya. Raya memang cuti. So seminggu je ambil cuti. Yang ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari. Kebetulan Isnin cuti sebab hari Labor Day. So, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari cuti untuk dapat satu malam, yakni Lailatul Qadar.
Okey tak kalau kita bersusah payah sedikit untuk ambil cuti, tinggalkan sedikit dunia, jauhkan sedikit benda tu untuk dapat satu benda yang sangat Masya Allah. Wallahi anda tak akan rugi. Wallah tak akan rugi. Memang confirm tak akan rugi. Akan rugi kalau anda cuti, duduk rumah, lepak, tidur, tengok TV, main game, itu rugi dah tu. Tapi kalau cuti untuk beribadat, untuk qiyam, untuk keluar jalan Allah, maka insya-Allah Allah SWT akan beri keberkatan. Saya ada satu tim daripada FGG akan ke Penang. Saya akan ke Penang. Hari ni saya akan balik Penang dah pun. Saya akan balik ke Penang. Okey, rentas negeri. Saya ada surat. Saya memang pergi untuk beribadat, untuk bekerja. Jangan viral. Okey. So, bila mana saya balik ke Penang, insya-Allah akan pergi qiyam. So kalau anda ada, saya ada tim yang akan pergi ke Penang untuk keluar tablik. So untuk anda kat luar sana nak keluar tablik, boleh keluar tablik. Untuk kalau ada tempat yang buat qiyamulat, joinlah qiyamulat. Sebab kita ni perlukan suasana. Boleh buat kat rumah, tapi buat kat rumah kan takut-takut terlelap pukul 12, bangun-bangun dah subuh. Allah, tahajud terlepas, ibadat terlepas, apa solat semua terlepas. Sahur pun terlepas. So jangan macam tu, takut-takut. So kita perlukan suasana untuk membangunkan kita punya semangat untuk beribadat. So saya boleh sarankan untuk pergi ke kawasan-kawasan ataupun masjid ataupun tempat surau ke ataupun dengan grup ke ataupun dengan family ke, buat qiyamulan insya-Allah. Okey, jom kita dengar lagi ya. Hazrat Shaddad berbaring pada waktu malam. Beliau akan mengalihkan badannya ke kiri dan ke kanan sepanjang malam sehingga ke subuh. Beliau akan berkata, okey, tengok apa dia kata. Ya Allah, ketakutan kepada api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku. Ketakutan pada api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku. Yang ni orang kata makam lain. Ni orang kata, ni panggil makam lain. Dia orang punya takutnya api neraka tu sampai macam, adakah masa untuk tidur? Kita tahu, hello, api neraka aku, na'udzubillah min zalik. Kalau kita, Allahu Akbar, na'udzubillah. Kalau kita ditakdirkan untuk masuk tempat itu, na'udzubillah, kita minta Allah jauhkan daripada api neraka. Asbab daripada tu, Hazrat Shaddad, dia tak boleh tidur. Dia kata, ya Allah, kalau itulah tempat aku, ya Allah. Dia sebenarnya tak salah tau kita ada perasaan macam ni. Sahabat-sahabat, Sayyidina Umar, dia kata kalau semua orang ditakdirkan masuk syurga dan ada seorang je akan masuk neraka, maka nescaya orang tu adalah aku. Siapa yang cakap benda ni? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, yang dia punya ganjaran dia tak payah compare lah. Memang kalau dia lalu satu lorong, syaitan tak berani masuk. Kalau dia lalu satu lorong, syaitan tak berani masuk. Syaitan pun takut kat Sayyidina Umar. Bayangkanlah Sayyidina Umar punya dahsyatnya tu. Tapi dia beritahu apa? Kalau ada orang yang akan masuk dalam neraka, itulah aku. Sampai tahap macam tu. Sayyidina Umar punya level dia tu. Adakah kita level macam tu? Wa iyazbillah. Okey, so itu adalah Hazrat Shaddad. Okey, dengar satu lagi ya. Ini lagi satu lagi. Dinukilkan tentang Hazrat Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bahawa beliau bersolat subuh dengan wuduk isyak selama 50 tahun. Isyak dengan subuh selama 50 tahun. Hazrat Sa'id bin Musayyab. Hazrat Silah bin Asyam bersolat sepanjang malam. Dan apabila menjelang fajar, beliau berdoa. Okey, dengar dia berdoa. Tidaklah layak untuk aku berdoa meminta syurga. Ini dalam pada yang dia duk solat daripada isyak sampai subuh tau. Lepas subuh dia doa, aku tak layak untuk syurga. Hanya sekadar inilah permintaanku supaya engkau, yakni Allah SWT, menyelamatkan daku daripada neraka.
kita kalau solat 2 rakaat tahajud, kita rasa Allah, aku confirm syurga ni. Aku kira gila-gila. Memang aku semua dah tidur. Aku kira makam dahsyat. Baru 2 rakaat tahajud. Dah dahsyat dah pun. Yang ni dia solat daripada malam, daripada isyak sampai ke subuh, tapi dia beritahu apa? Syurga memang tak layak untuk aku. Aku memang tak boleh untuk syurga. Apa yang aku layak, apa dia? Cuma apa yang aku mohon pada kau, jauhilah aku daripada api neraka. Yang tu je dia minta pada Allah SWT. Siapa dia? Hazrat Silah bin Asyam. Silah bin Asyam. Okay, ada lagi. Hazrat Qatadah. Hazrat Qatadah mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada setiap 3 malam Ramadan. 3 malam Ramadan dia khatam. 3 malam Ramadan. So maksudnya satu Ramadan tu, dia khatam minimum 10 kali. Allahu Akbar. Soalan. Kita sekarang ni dah berapa juzuk lah? Hari ni malam ke-16. Hari yang ke-16. Malam ke-17. Dah berapa juzuk dah pun kita khatam? Berapa juzuk dah? Ada siapa-siapa yang berani menjawab ke? Okay, maksudnya saya tahu semua orang ni ikhlas. Kita macam dah khatam dah pun tapi tak payahlah jawab. Kenapa nak kena jawab Mahdi punya soalan? Tak payah jawab lah. Kita ni khatam pun kerana Allah. Tak payahlah menjawab. Okay, Alhamdulillah kalau dah khatam. Saya pun belum lagi khatam. Sikit lagi insyaAllah doakan. Tapi kalau yang belum lagi, minta maaf, yang belum lagi, second half ni betul-betul start balik pun tak apa. Tak salah pun kalau kita start juz 1. Start balik. Alif Lam Mim. Start balik, it's okay. Allah SWT faham niat kita. Kalau kita tak fasih, tak lancar, it's okay. Allah SWT sebut dalam hadis, orang yang tak lancar baca Quran ni akan dapat lebih ganjaran daripada orang yang lancar. Sebab apa? Satu, dia nak baca Quran. Second, dia punya struggling dia tu, dia punya sungguh-sungguh tu akan dapat lebih daripada orang yang baca Quran. Okey, maksud dia ada kelebihan sendiri. Bukanlah kata, aku tak nak lancar nak baca Quran. Sebab kalau aku lancar, aku punya pahala kurang daripada orang yang tak lancar. Bukan maksudnya macam tu. Of course, orang yang lancar ada kelebihan dia sendiri. Bila lancar, macam hafiz Quran. Orang yang hafaz Al-Quran. Bukanlah kata, aku hafaz, ganjaran kurang. Baik aku tergagap-gagap. Lagi banyak ganjaran. Bukan macam tu. Kena faham hadis tu betul-betul. Okey. Berita tentang Imam Abu Hanifah bersolat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun berturut-turut adalah begitu masyhur sehingga penolakan kisah ini merupakan ketidakpercayaan terhadap sejarah. Meaning to say, Imam Abu Hanifah dia bersolat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun. Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Tak boleh ni lah. Bila orang tanya, ni soalan orang tanya, bagaimana tuan mendapat kekuatan tu? Isyak dengan subuh. Memang tak pernah tidur. 40 tahun pula tu. Beliau menjawab ni, dia menjawab. Saya telah berdoa dengan satu cara yang khusus melalui nama-nama Allah. Dia berdoa dengan sebut nama-nama Allah. Allah ada berapa nama? 3, 10. Allah ada 99 nama. So apa dia buat? Daripada kat sini apa dia buat adalah dia baca 99 nama tu dan juga dia berdoa. Ini satu tips. Kalau kita nak berdoa, kita boleh buat macam tu pula insyaAllah. Okey. Terdapat kenyataan tentang tidur pada waktu tengah hari. So apa dia buat? Beliau hanya tidur sekejap pada waktu tengah hari. Sebab terdapat dalam hadis yang mengatakan itu adalah sunnah Nabi. So dia kalau boleh, kalau tak ada hadis yang mengatakan tidur tengah hari itu adalah sunnah, 24 jam tak tidur. Walaupun tak logik tapi tak boleh lah. Baca macam ada banyak lagi. Banyak sangat. Hazrat Ibrahim Adham. Ibrahim Adham adalah satu ulama yang masyhur lah. Hazrat Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni pula tidak tidur sepanjang Ramadan. Tidak tidur sepanjang Ramadan sama ada waktu siang ataupun malam. Allahu Akbar. Biar betul dia ni. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Famous kan?
Imam Syafi'i pula sepanjang Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali maksudnya satu hari 2 kali khatam. 60 kali dalam solatnya. Sama ada pada waktu siang ataupun malam. 60 kali dalam solat tau, dalam solat. Dalam solat. Bukannya duduk-duduk. Kita okey lah duduk baca Quran ni, lain okey lah juga. Tapi yang ni, dalam solat boleh khatam 60 kali. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga kita dapat kelazatan, kita dapat kenikmatan, kita dapat kemanisan, kita dapat kelancaran untuk baca Al-Quran, cinta Al-Quran, amalkan Al-Quran dan juga kita sampaikan ilmu-ilmu dalam Al-Quran kepada orang lain. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Okey, sekarang pukul 8 lebih dah pun. Mak saya dah panggil dah pun. Sebab mak saya bernama Penang. So, saya kena pergi. Sebelum ibuku memanggilku lagi. So, aku ingin memohon pergi. So, apa yang kita dapat daripada mungkin siri yang terakhir daripada saya di bulan Ramadan, insyaAllah. Tak tahulah Dewan Dakwah akan panggil lagi ke apa ke di bulan Ramadan, Wallahualam. Kalau panggil pun kita buat live daripada masjid di Penang. Sempoi ya. Okay. So kita tutup majlis. Kalau anda yang belum share, please share video ni supaya orang lain dapat amalan, dapat manfaat, anda pun dapat pahala free. So kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Bismillah, alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.